Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua? Bersama saya Ginazi bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda berkaitan dengan kerangka pokok bunga kertas. Oke, baiklah teman-teman, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah perkongsian saya pada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, untuk perkongsian kali ini saya masih fokus kepada khas untuk Anda seorang yang meminati pokok bunga kertas yang tidak tahu ataupun mungkin masih belum mengetahui lagi mengapakah kerangka pokok bunga kertas sangat penting. Ini bukan saja untuk bunga kertas ya, malahan pokok bunga lain juga. Oke, kita di sini saya akan kongsikan kepada Anda semua ya teman-teman, khas untuk Anda ya, seorang peminat bunga kertas yang ingin menjadikan pokok bunga kertas Anda sebagai bonsai ataupun sebagai bahan tanaman untuk perhiasan di halaman rumah. Oke, kenapa pokok bunga kertas kerangkanya begitu penting? Oke, yang pertama teman-teman. Pertama ialah mempunyai ruang. Oke, mengapa kerangka itu mempunyai ruang? Oke, pokok bunga kertas kita perlu mempunyai ruang. Ini adalah kerana teman ya, kerana terutamanya di antara cabang ataupun dahan. Ini adalah bertujuan ataupun kerana supaya semua bahagian yang pada bahagian pokok bunga kertas kita itu teman ya, semua bahagian ya, sama ada cabang, pangkal, batang ataupun bahagian akarnya terkena pancaran cahaya matahari secara langsung. Ini adalah kerana untuk membantu pertumbuhan pokok bunga kertas Anda itu teman. Kerana pokok bunga kertas ini terlalu sangat memerlukan pancaran cahaya matahari secara langsung. Ini adalah kerana pokok bunga kertas dapat bertumbuh dengan cepat dan sehat apabila cukup menerima pancaran cahaya matahari. Itu adalah pertama. Kita mesti meletakkan ataupun cuba membuat ruang ya, membuat ruang di antara cabang-cabang pokok bunga kertas kita itu. Okey? Boleh? Antara cabang ataupun dahan, contoh macam ni kan? Macam ni, atas, bawah macam ni. Mesti ada macam tu. Atas kena matahari dan bawah juga terkena pancaran matahari. Okey, lepas tu yang kedua, pastikan kerangka pokok bunga kertas Anda itu mempunyai bentuk piramid. Kenapa teman-teman? Okey, untuk bahagian yang kedua ini Anda perlu melakukan ataupun membentuk kerangka pokok bunga kertas Anda berbentuk piramid. Okey, bentuk piramid tahu kan? Bentuk piramid adalah bentuk segitiga. Ini adalah sama ada Anda lakukan pada bahagian cabang ataupun daun. Pastikan Anda membentuk piramid. Okey, itu adalah untuk kerangkanya. Pastikan Anda membentuk piramid. Okey, sama ada bentuk segitiga piramid teman. Tengah-tengah macam tu, sebelah tepi kanan ataupun sebelah tepi kiri ataupun memanjang ke kanan macam tu ataupun memanjang segitiga ke kiri itu. Ini ada terpulang teman, terpulang kepada gaya yang Anda sendiri ingin bentukkan. Itu adalah untuk bahagian kedua, itu bentuk piramid. Okey, dan kerangka yang ketiga pula. Kita pergi kepada bahagian ketiga. Di mana untuk bahagian ketiga ni ya teman ya, pastikan Anda membuat kerangka pokok bunga kertas Anda itu mempunyai selisih cabang. Cabang yang tidak berlapis. Maksudnya teman-teman, pokok bunga kertas Anda perlu lakukan ataupun bentuk cabangnya tidak berlapis macam tu. Okey, ingat tidak berlapis ya, macam tu. Pastikan macam tu. Macam tu. Bagaimana atas kena cahaya dan bawah pun kena cahaya. Okey, atas kena cahaya dan bawah pun kena cahaya. Itu ada dikatakan cabang selisih cabangnya tidak berlapis. Ini kenapa teman? Ini adalah perlu kerana setiap daripada cabang ataupun dahan pokok bunga kertas itu perlu terkena cahaya matahari, terkena pancaran cahaya matahari. Ini adalah untuk membantu proses pertumbuhan cabang dan dahan pokok bunga kertas Anda sentiasa segar dan subur. Okey, ingat tak? Okey, itulah tadi teman-teman mengapa kerangka pokok bunga kertas sangat penting. Kita ambil perhatian sebelum kita membuat pokok bunga kertas kita menjadi sebagai bahan bonsai dan seterusnya jadi sebagai sebuah bonsai yang cantik dan bernilai tinggi. Kita kena perhatikan dulu bahagian kerangka ni. Kerangka ataupun rangka pokok bunga kertas kita itu. Okay? Pastikan mempunyai ruang antara cabang dan dahan,
pastikan berbentuk piramid. Itu adalah ciri-ciri biasa sebuah bonsai, teman, berbentuk piramid. Coba kita tengok pokok-pokok tumbuh di alam semula jadi pun macam tu ya, mesti berbentuk piramid. Okey, atas kecil dan ke bawah besar. Macam tu. Lepas tu pastikan cabang tidak berlapis-lapis. Okey, pastikan berselisih macam tu. Okey, baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu kenapakah kita perlu mengambil kira kerangka pada pokok bunga kertas kita itu. Begitu penting. Okey, baiklah teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda ya, terutamanya anda yang meminati pokok bunga kertas, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel ini, iaitu channel Nazril Amrullah, channel yang membincangkan berkaitan alam perbonsaian. Dan teman-teman perlu ingat ya, pokok bunga kertas merupakan satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai, menarik dan cantik dan bernilai tinggi apabila anda sudah berjaya membuatnya sebagai sebuah bonsai. Okey, bagi anda yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman ya, silalah subscribe ya teman, kerana subscribe itu gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama berkongsikan ilmu yang manfaat, lebih-lebih dalam bulan mulia ini teman. Kita akan mendapat manfaatnya dan akan lebih lipat kali ganda lagi ya. Yang penting ikhlas tahu, kita sama berkongsikan ilmu ikhlas, insya-Allah akan menjadi itu amal jariah kita yang akan membantu kita di alam akhiratnya, insya-Allah. Okey, sekiranya anda ya teman mempunyai pertanyaan ya ataupun cadangan ya teman, sila tulis di kolom komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudah mengikuti perkongsian ini dari mula hingga selesai. Baiklah teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita semua berselawat kepada kasih kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Mudah-mudahan manfaat. Teman, sementara kita masih lagi dalam alam COVID-19 ya teman, pastikan anda sentiasa mengikuti SOP ya. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Sentiasa stay at home, dan sekiranya keperluan, pastikan anda sentiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan ya. Jaga jarak, sentiasa kerap mencuci tangan bila balik rumah, terus mandi ya. Baiklah teman, salam satu hobi, salam Ramadan, salam Syawal yang akan menyemat lama lagi. Semoga manfaat. Assalamualaikum, bye bye.